Dia kata, Ustaz setuju tak orang Israel pergi berimpun di Palestin? Dia kata kat saya kan. Saya kata saya tak setuju lah kan. Takkan nak setuju pula. Dia kata saya pun tak setuju, tapi saya fikir macam lain lah. Dia kata kat saya. Saya kata fikir lagu mana? Saya tak kuat suara macam tu lah. Saya cakap elok, tuan fikir lagu mana? Cakap lagu tu lah kan. Tuan fikir lagu mana? Dia kata saya fikir benda ni memang takdir Allah dah. Biar pi lah Ustaz, dia nak berimpun di Israel. Saya kata pasal apa? Pasal apa? Esok bila azab mai senang sikit, dia kena setempat. Cara orang fikir, cara orang pandai fikir. Saya rasa benda ni takdir Tuhan tau. Berimpun depa pergi satu tempat, biar daripada seronok pi pakat pindah habis Israel yang duduk di Eropah tu pakat pergi duduk di Palestin. Esok bila azab mai rum sekali semua kena. Setuju tak dengan saya? Dia kata saya macam tu. Saya kata pendapat tu saya setuju lah, tapi sokong tu saya tak setuju lah. Saya tak setuju depa pergi duduk tanah kita kan. Cuma saya kagum cara dia fikir tau. Kita biar Tuhan bagi seketui tu kena. Satu, orang kata kemahlah cara dia fikir tu. Tapi kalau kita nak counter balik, sebenarnya Tuhan tak perlu kumpulkan mereka pun. Mereka menyorok di mana pun, mereka terpisah berpisah-pisah di 7 penjuru alam pun Tuhan dapat. Cuma cara fikir tu menarik jugalah. Cuma benda itu bukan satu alasan untuk kita membiarkan Israel duduk dengan kita. No, ni tuan-tuan minta baca berita kan, normalisasi Israel dengan Arab ni. Negara-negara Arab semisal UAE, apa nama lagi, Bahrain ke kan, 3-4 negara Arab, Saudi pun ke arah itu dah, ke arah dasar normalisasi dengan Israel, iaitu berbaik-baik dengan Israel, tak perlu perang lagi, dengan syarat Israel tak perlu meluahkan kuasa lagi, biarkan Gaza, Israel boleh stay di tanah Palestin. Tapi kita berdamai, boleh trade hang aku, barang hang boleh masuk tempat aku, barang aku boleh masuk tempat hang, diiktiraf. Saya baca wacana berita, UAE telah mulakan dengan memadam rekod-rekod buruk ataupun memadam cerita-cerita buruk dalam sejarah Arab berkenaan dengan perang Arab Israel. Yang ditampilkan dalam buku teks anak-anak mereka adalah benda-benda yang berkisar tentang etnik Israel, belajar pengajian tentang mereka untuk mula berkenal-kenalan, membina hubungan. Benar ni tuan-tuan, kalau dengar dekat orang bukan Islam, satu benda yang baik. Sebab yalah nak bergaduh buat apa, balah bagi seorang sikit sudahlah kan. Tapi kalau kita perhati di sudut sejarah, bangsa Israel ini bukan bangsa yang boleh dibuat baik macam tu. Sejarah telah mengajar kita berpuluh kali dah tentang pengkhianatan orang Israel ni, Bani Israel ni. Bani Israel ni tuan-tuan, kalau dia baik betul sehingga akan jadi para nabi. Kita tak boleh kata seluruhnya jahat. Nabi ramai Bani Israel. Tapi kalau sekarang ni jahat, dia jahat sungguh-sungguh. Kita baca sejarah revolusi Bolshevik di Rusia. Sebelum sejarah revolusi Bolshevik di Rusia, berapa 1827 kah? Sebelum sejarah revolusi Bolshevik, sebelumnya Yahudi telah masuk ke England, mewujudkan revolusi di sana. Selepasnya Yahudi telah masuk ke Perancis, menyebabkan revolusi Perancis. Tuan-tuan pun baca kisah tersebut tentang bagaimana idea secularism, pluralism semua timbul masa France Revolution zaman tu. Okey. Idea-idea untuk memisahkan pemerintahan dengan agama dan sebagainya. Selepas berjaya di England, kemudian England awal lagi tuan-tuan, 16 lebih. Kemudian kemerdekaan Amerika 1776. Kemudian dia masuk, dia memporak-porandakan England masa tu zaman Oliver Cromwell, kalau tuan-tuan ingat. Kemudian tahun 16 lebih itu zaman dia panggil Restoration of England Monarchy. Pemerintahan beraja di England stop saat masa tu. Yahudi ambil alih. Kemudian orang yang mereka percaya Oliver Cromwell tu mereka khianati balik, mati kawan tu, mereka walk-night balik. Disebut sebagai Restoration of British saya sebut tadi tak, ulang tak dapat lah, English Monarchy. Tu yang sekarang sampai ada sekarang ada tu. Habis di England, dia masuk ke France buat revolusi Perancis. Ni semua raja-raja. Bukan kita kata dia ni sikit-sikit Yahudi. Dah memang sejarah macam tu nak buat guna. Bukan sejarah tu orang Islam tulis, yang orang putih tulis pun benda yang sama ditulisnya. Iaitu pemodal-pemodal Yahudi yang masuk mengucar-ngacirkan. Sebab masa tu dia bergelimpangan di merata tempat di Eropah. Sebelum Perang Dunia Kedua. Okey. Bila aura ataupun kebangkitan Yahudi itu merebak ke Rusia,
ketika itu pemerintah Rusia zaman tu Tsar Nicholas kedua. Tsar Nicholas ni dia dah rasa macam, okey, aku duk nampak benda yang sama yang jadi kat England, yang jadi kat Perancis, mungkin akan jadi dekat Rusia kalau aku tak cuba buka pintu. Sebab masa tu orang-orang Yahudi ni, depa duduk dekat negara Eropah, depa duduk dia ada satu istilah, saya tak ingat istilah tu, yang asing daripada orang. Sopa pelarian, sopa maaf sebut lah, macam kampung baru, depa tak dapat layanan istimewa. Depa macam depa kena double standard. Macam depa dapat layanan semasa di Mesir zaman Nabi Musa. Macam tu lah orang Yahudi di Eropah zaman tu. Sebab tu England dan Perancis membayar harganya. Tapi bila Tsar Nicholas tengok, sebelum benda yang sama jadi dekat Rusia, kami perlu menukar dasar di Rusia, iaitu untuk orang Rusia berbaik-baik dengan orang Yahudi. Mula membuka pintu. Saya tak main perkataan tu. Tempat yang orang Yahudi kena duduk tu. Dia ada satu istilah akademik untuk tu. Dan nama tu depa buat filem juga. Dia macam tempat kurungan, bukan tempat kurungan. Seolah-olah macam kampung baru lah, senang abang. Baik. Tuan-tuan, maka Tsar Nicholas buat satu dasar untuk membuka pintu orang Yahudi boleh hidup macam rakyat Rusia yang biasa. Boleh bekerja, bayar cukai, menikah, macam rakyat Rusia betul lah. Tak dilayan macam pelarian lagi. Tak dilayan macam orang kampung baru lagi. Macam tu lah. Maka orang Yahudi pun mula berasimilasi dengan orang Rusia. Ada yang dah menikah dengan mereka, bekerja, buka production, menikah, bayar cukai, ada slip gaji, ada sokso, boleh apply sinar tanpa syarat dah. Boleh lah, belakang boleh buat dah. Tuan-tuan, bila buat macam tu, kalau akal yang logik kita fikir, there is no need for a Jews untuk fight Rusia lagi. Betul tak? Akal logik kita fikir, orang Yahudi tak payahlah nak revolusi di Rusia lagi. Sebab orang Rusia dah layan Yahudi dengan baik. Kalau itu tuntutan mereka untuk dilayan Yahudi itu dengan baik, so tak perlu lagi berlaku revolusi. Sebaliknya berlaku juga. Tapi kali ini dia masuk kepada golongan-golongan petani dan pekerja bawahan. Itu yang Bolshevik tu. Kenapa berlaku? Sebab perjuangan, sebab mereka risau orang Yahudi yang telah berasimilasi dengan rakyat Rusia akhirnya akan jadi orang Rusia. Macam Buya Hamka sebut dalam buku dia, berapa ramai orang Indonesia bila Belanda mai, Indonesia itu telah bertukar kepada Belanda. Dia tak mau jadi orang Indonesia lagi, dia nak jadi orang Belanda. 70,000 ke 7,000, saya takut saya terlupa kosong. Tapi ni dalam buku Buya Hamka, catatan kemerdekaan. Orang Ambon yang bila mana Belanda balik, mereka teriak. Pasal apa? Pasal mereka berasa mereka tu orang Belanda. Ini Ambon, Buya Hamka sebut dalam buku dia. Kenang-kenanganku di Malaya, tajuk buku tu. Catatan kemerdekaan kan. Dia mengingatkan kita jangan ulang sejarah orang Ambon. Yang mana mereka, bila orang penjajah Belanda balik, mereka teriak nak ikut. Pasal mereka duk berasa mereka Belanda. Hilang Indonesia dalam diri mereka. Macam Melayu yang terlucut Melayu daripada diri dia. Dia berasa serupa dia orang barat. Dia serupa apa pun nak jadi barat lah dia ni, apa pun. Kalau ikut cara Melayu ni tak standard. Macam tu yang berlaku kepada orang Ambon zaman tu. Kata Buya Hamka, mereka ni bahkan ikut orang Belanda balik ke Belanda. Bila sampai ke Belanda, orang Belanda usir mereka. Orang Belanda tak mau. Pasal tak standard kami lah. Kulit-kulit hampa ni semua ni tak standard kami. Dan sejarahnya bila orang Belanda usir mereka, Belanda memaksa kerajaan baru Indonesia untuk ambil balik rakyat Ambon ini pulang. Kerajaan baru tak mau. Pasal yang dia pengkhianat. Jadi di manakah tampungan rakyat ini? 7,000 orang ni. Kalau bukan 70,000, 7,000. Antara dua tu lah. Di mana dia pun nak pergi? Bangsa sendiri menolak mereka. Bangsa yang mereka puja-puji tak mau ambil dia. Itu menjadi kepada bangsa, kepada kaum yang melucutkan jati diri kaum dia. Baik. Pasal apa boleh pergi sampai sana? Nak balik pada Yahudi tadi. Okey. Maka Yahudi bimbang Yahudi bimbang ataupun Zionis bimbang orang Yahudi di Rusia akan hilang Yahudi dia. Pasal duk menikah dengan orang setempat semua ni. Maka dia buat revolusi balik. Akhirnya tercetus revolusi di Rusia Bolshevik. Akhirnya kalau ikut susunan itu, Rusia, England, Amerika kan, Perancis, susunan negara yang berevolusi itu, akhirnya pada Perang Dunia Pertama 1914, negara itu satu tim.
Seolah-olah revolusi itu tarik untuk bentuk dalam satu tim. Tuan-tuan ceklah Perang Dunia Pertama. Negara yang saya sebut tadi ni semua berada dalam satu paksi. Seolah-olah revolusi itu dibentuk agar kita cari geng, kita rekrut geng. Maaf saya sebut, mungkin saya salah. Tuan-tuan perhatikan Arab Spring. Arab Spring yang berlaku kat kita ni 2014, 2013 tak ingat. Skrip dia, pola dia lebih kurang. Kita menyokongnya, kebangkitan rakyat. Tapi kesudahannya itu nampak semua keuntungan belah sana. Dia pergi dekat orang putih, dia pergi dekat Yahudi, dia pergi dekat Syiah. Siapa yang memegang tampuk Iraq sekarang? Kan? Kita baca yang tu, tuan-tuan. Sebab tu, apa-apa pun dalam kehidupan kita ni, kita kena banyak bertenang. Kita tak boleh terburu-buru cepat menghukum, cepat mengamuk, kita kena parti dua lapis dulu. Sebab kadang-kadang ada perancangan yang sulit dan rapi. No? Dan benda tu saya yakin bawa kepada normalisasi hari ni tu. Kan? Walaupun bukan secara terus, tapi tunggu dan lihatlah. No? Jadi poin saya adalah bangsa ni bukan bangsa yang boleh berbaik-baik. Itu poin saya. Bila Rusia buat lagu tu kat Yahudi dengan anggapan Yahudi takkan kacau ekonomi dia, Yahudi kacau, dia tak peduli. So, benda yang sama mungkin berulang. Orang Arab kena belajar sejarah normalisasi ni. Bangsa itu bukan bangsa untuk kita berbaik-baik. Mereka akan lupakan segalanya. Kalau kita baca sejarah yang Hitler bunuh orang Yahudi tu panggil apa? Yang Hitler bunuh orang Yahudi yang ramai tu. Kan tu kan. Yang tu lah tuan-tuan tahu lah kan. Yang banyak membantu pelarian Yahudi masa tu adalah negara-negara semisal Albania. Tuan-tuan baca sejarah dunia tu, saya rasa bila kita baca tu kita tersentuh bagaimana orang Yahudi ni betapa mereka tak mengenang jasa. Kalau kita nak ukur secara umum pun memang dia lah tuan-tuan. Zaman enlightened of Christian, zaman itulah Yahudi paling sampah sekali. Yahudi cuma mampu angkat muka cuma pada zaman Golden Ages of Islam, itu sahaja. Islam lah yang buka pintu, bagi peluang Yahudi mengaji, sekolah, masuk universiti, buka kitab-kitab Islam, belajar, jadi tok guru agama mereka lah. Yang menafikan hak orang Yahudi untuk study, untuk duduk ni orang Kristian. Islam bila pegang dunia, dia buka pintu, Yahudi pun boleh belajar. Sampai sekarang para rabai Yahudi yang jujur dengan ilmu mereka mengakuinya benda ni. Zamannya orang Yahudi mampu bernafas dan angkat muka hanya pada zaman Golden Ages of Islam. Maka kata mereka, kalau ditanya bilakah Golden Ages of Jews, Golden Ages of Jews berlaku pada Golden Ages of Islam. Nah, mereka menumpang zaman kegemilangan kita. Kerana itulah dikatakan Islam ini rahmatan lil alamin. Bila Islam merintah, yang lain untung belaka. Bukan kata orang Islam sahaja, orang bukan Islam pun untung. No? Mereka bebas mengamalkan kepercayaan mereka tanpa diusik,